Salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 4 bersama Cikgu dalam segmen Mari Belajar Bersama Cikgumu. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan moral tahun 4 dalam unit 2 dengan tema Baik Hati. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Bantu-membantu menjamin kesejahteraan. Okey, sebelum kita bermula, bagi murid-murid yang belum lagi subscribe channel Cikgu, bolehlah klik butang subscribe di sini, like lah video ini dan share lah video ini. Okey, jom kita mulai. Selamat kembali bersama Cikgu dalam segmen Mari Belajar Bersama Cikgumu. Okey, murid-murid semua. Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu minta murid-murid untuk buka buku teks pendidikan moral tahun 4 pada muka surat nombor 12 dan 13. Okey, berikut ialah contoh muka surat dan juga buku teks pendidikan moral tahun 4 yang akan kita gunakan dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid semua, nampak gambar dalam buku teks tadi? Okey, dalam gambar tersebut ada 4 gambar dan terdapat juga situasi setiap gambar tersebut. Okey, sebelum tu mari kita fahami dahulu situasi dalam gambar-gambar berikut. Okey, ini adalah contoh gambar yang terdapat dalam buku teks tersebut. Gambar pertama kelihatan sebuah rumah yang rosak akibat dilanda ribut. Okey, itu gambar yang pertama. Okey, gambar yang kedua, kelihatan seorang budak lelaki yang cedera terjatuh daripada basikal dan juga seorang budak lelaki yang berlari ke arah budak yang terjatuh itu tadi. Okey, gambar yang ketiga, kelihatan seorang budak perempuan sedang memimpin seorang wanita tua untuk turun menggunakan. Dan gambar yang terakhir, kita melihat satu majlis perkahwinan di sebuah rumah. Di situ kelihatan beberapa orang sedang sibuk mengemas pelamin tersebut dan juga sedang menghias pelamin tersebut. Kita lihat situasi setiap gambar dalam cerita tersebut. Murid-murid semua, sebelum kita bermula, Cikgu ingin bertanya kepada murid-murid semua. Bagaimanakah kamu bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran? Murid-murid semua, bagaimanakah kamu boleh bersikap prihatin? Berdasarkan gambar dalam cerita yang kita akan belajar pada hari ini, berikut ialah cara untuk kita bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran. Kita lihat kepada gambar yang pertama. Murid-murid semua, berdasarkan kepada gambar ini, situasi yang berlaku dalam gambar ini ialah rumah jiran rosak akibat ribut dan hujan lebat. Murid-murid semua, bagaimanakah kamu bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran? Bagaimana? Berikut ialah cara-cara untuk kita menunjukkan rasa prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran yang rumahnya rosak akibat ribut dan hujan lebat. Yang pertama, kita hendaklah membantu jiran mengali perkakas rumah. Kita hendaklah membantu jiran untuk mengalihkan perkakas rumah ke tempat yang selamat. Kenapa? Untuk mengelakkan perkakas tersebut terkena air hujan. Sebab apa? Sebab ada di antara atap rumah tersebut sudah rosak akibat ribut. Jadi, jika berlaku hujan, ia akan menyebabkan perkakas rumah akan terkena air hujan. Jadi kita kenalah membantu jiran untuk mengalihkan perkakas rumah tersebut. Yang seterusnya, kita hendaklah memberikan kata-kata semangat kepada jiran. Kata-kata semangat ini perlu untuk memberi mereka kekuatan untuk menghadapi bencana alam ini. Jadi apabila kita memberikan kata semangat kepada jiran, jiran tak akan mendapat kekuatan untuk meneruskan kehidupan mereka. Yang seterusnya, meminta bantuan jiran untuk membaiki rumah. Di sini
kita bolehlah meminta bantuan daripada jiran-jiran lain untuk membantu jiran yang terkena musibah ni untuk membaiki rumah mereka. Sebagai contoh, apabila rumah mereka ni sudah rosak dilanda ribut, kita hendaklah membantu mereka dengan kadar yang segera supaya mereka dapat kehidupan yang selesa dan juga dapat memberikan mereka kehidupan yang selesa dengan kadar yang segera. Dan yang terakhir, kita bolehlah menyediakan sedikit makanan untuk jiran. Apabila mereka menghadapi kesusahan ini, seperti dalam gambar ini, kemungkinan besar makanan yang ada di rumah mereka mungkin sudah rosak akibat terkena hujan lebat. Jadi kita adalah memberikan sedikit makanan untuk mereka bagi meneruskan kehidupan mereka sepanjang tempoh rumah mereka dibaiki. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua ni situasinya ialah anak jiran terjatuh dari basikal dan kakinya luka. Murid-murid semua, bagaimanakah kamu bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran berdasarkan gambar ini? Bagaimana? Berikut ialah cara kita untuk bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran kita yang cedera terjatuh dari basikal ini. Yang pertama, memapa anak jiran ke tepi jalan. Itu perkara pertama yang kita kena buat, sebab anak jiran ini jatuh di tengah jalan. Jadi kita kena papa dulu ke tepi jalan untuk mengelakkan berlaku lagi kemalangan yang lebih besar. Yang kedua, memberitahu ibu bapanya. Kita hendaklah memberitahu ibu bapanya dengan kadar segera yang anak mereka terjatuh dari basikal dan kakinya cedera. Itu perkara kedua yang perlu kita buat. Yang ketiga, membantu merawat luka anak jiran. Jika kita mempunyai kemahiran ataupun pengetahuan untuk merawat luka, kita hendaklah terus membantu merawat luka jiran dengan kadar yang segera. Jika murid-murid semua tidak mempunyai kemahiran untuk merawat luka, bolehlah memberitahu ibu bapanya ataupun menelpon ambulans untuk datang dengan kadar yang segera untuk membantu merawat luka anak jiran. Dan yang terakhir, memujuk anak jiran yang menangis. Memujuk di sini ialah kita kena bantu dan pujuk anak jiran yang menangis tadi supaya dia tidak lagi menangis. Kenapa kita kena memujuk? Supaya apabila dia sudah berhenti menangis, tugas kita untuk merawat luka ataupun untuk membawa ia balik kepada ibu bapanya dapat dilakukan dengan mudah. Jika ia masih menangis, mungkin bantuan kita untuk merawat luka ataupun memberitahu dengan segera ibu bapanya mungkin akan tergendala. Jadi ini ialah 4 perkara yang boleh kita lakukan untuk kita memberi perhatian serta menunjukkan sikap prihatin kita kepada keperluan serta kebajikan jiran. Kita lihat pada gambar yang ketiga. Gambar ketiga situasinya, lift tidak berfungsi kerana tenaga elektrik terputus. Kelihatan di sini lift di sebuah pangsapuri tersebut tidak berfungsi disebabkan tenaga elektriknya terputus. Kita lihat apakah tindakan yang boleh kita buat untuk menunjukkan sikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran. Yang pertama, menenangkan jiran yang berasa risau. Ada di antara jiran mungkin berasa sangat risau apabila lift tidak berfungsi. Jadi kita bolehlah menenangkan jiran kita dan memberitahu lift akan berfungsi semula apabila tenaga elektrik sudah kembali pulih. Yang seterusnya, membantu membelikan barang keperluan untuk jiran. Mungkin ada di antara jiran kita yang uzur dan tidak punyai keupayaan untuk turun ke bawah untuk membeli barang keperluan. Jadi kita bolehlah menolong mereka untuk membelikan barang keperluan yang diperlukan oleh jiran yang tidak berkeupayaan tadi untuk membeli barang tersebut di kedai runcit yang berada di bawah pangsapuri. Ini salah satu sikap prihatin yang boleh kita buat. Yang ketiga,
memimpin orang tua naik dan turun tangga. Okey, melalui gambar ini kita melihat seorang budak perempuan sedang memimpin seorang tua untuk naik dan turun tangga. Okey, kenapa kita perlu memimpin orang tua untuk naik dan turun tangga? Okey, untuk mengelakkan mereka cedera dan juga memudahkan mereka untuk naik dan turun tangga. Okey, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, menolong jiran membawa barang ke rumah. Okey, apabila kita melihat ada jiran yang membawa barang dengan jumlah yang banyak, jadi kita bolehlah tolong jiran mengangkat barang-barang tersebut untuk membawa ke rumah mereka. Okey, jadi ini menunjukkan kita mempunyai sikap yang prihatin terhadap keperluan serta kebajikan jiran-jiran kita. Okey, dan kita lihat kepada gambar yang terakhir. Okey, apakah situasi dalam gambar yang terakhir ini? Okey, situasinya ialah majlis perkahwinan di rumah jiran. Okey, di sini apakah sikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran yang boleh kita lakukan berdasarkan gambar ini? Okey, ini adalah salah satunya membantu jiran menghias pelamin. Okey, di sini kita boleh membantu jiran kita untuk menghias pelamin di sini. Berdasarkan pada gambar ini, kita melihat pelamin ini ialah pelamin untuk majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Jadi, sebagai jiran kita bolehlah membantu mereka menghias pelamin untuk majlis perkahwinan ini. Okey, yang kedua, menolong jiran membuat cenderamata. Okey, biasanya apabila masyarakat Melayu ini mengadakan majlis perkahwinan, mereka akan menyediakan cenderamata untuk diberi kepada pengunjung yang hadir dalam majlis perkahwinan tersebut. Jadi, sebagai jiran kita bolehlah menolong membuat cenderamata, sama ada membungkus ataupun mengedarkannya semasa majlis perkahwinan itu nanti. Okey, yang ketiga, membantu jiran membuat bunga telur. Okey, bunga telur ini merupakan salah satu cenderamata ataupun perhiasan yang penting dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Jadi, sebagai jiran kita bolehlah membantu mereka untuk membuat bunga telur dan menghiasnya di atas pelamin. Okey, dan yang terakhir, selepas tu kita bolehlah membantu jiran untuk mengemas ruang tamu. Okey, selepas kita sudah selesai mengemas, menghias pelamin dan juga membantu jiran membuat cenderamata dan juga bunga telur, sebelum majlis perkahwinan kita bolehlah membantu jiran untuk mengemas ruang tamunya supaya kelihatan bersih dan juga cantik. Okey, ini penting supaya majlis perkahwinan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Okey, murid semua. Okey, murid-murid semua, boleh faham situasi dalam gambar yang kita bincangkan tadi? Okey, sebelum itu, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid semua. Apa yang murid dapat belajar dari 4 gambar yang kita bincangkan tadi? Okey, apa dia? Okey, ini ialah gambar-gambarnya tadi. Okey, apa yang murid dapat belajar daripada setiap gambar yang kita bincangkan tadi? Berikut ialah apa yang murid boleh belajar daripada setiap gambar-gambar yang kita bincangkan tadi. Okey, melalui gambar tadi, murid-murid dapat belajar tentang semangat tolong-menolong. Tolong-menolong ini sangat digalakkan apabila kita hidup berjiran. Okey, antara kebaikan bantu-membantu ini adalah, pertama, kita dapat mengeratkan perpaduan dan silaturahim di kalangan jiran. Kedua, kita dapat mengelakkan berlakunya permusuhan dan perselisihan faham di kalangan jiran. Terakhir, kita dapat mewujudkan komuniti jiran yang harmoni dan selamat. Okey, murid-murid semua, boleh faham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Okey, berdasarkan pada 4 gambar yang kita bincangkan tadi, di situ kita telah belajar untuk murid-murid untuk lebih bersikap prihatin kepada keperluan dan kebajikan jiran. Okey, berdasarkan tajuk cerita ini juga, benda utama yang paling penting untuk murid-murid pahami ialah sikap bantu-membantu dapat menjamin kesejahteraan hidup di antara jiran-jiran kita. Okey, sebelum kita mengakhiri
materi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu minta untuk murid-murid jawab soalan yang cikgu berikan ini. Okey, soalan-soalan ini terdapat juga di dalam buku teks muka surat nombor 13. Okey, kita lihat kepada soalannya. Okey, ada dua soalan di sini. Okey, soalan pertama, mengapakah kamu patut bersikap prihatin dalam situasi di atas? Okey, soalannya cikgu ulang balik. Mengapakah kamu patut bersikap prihatin dalam situasi di atas? Okey, dalam soalan ini, murid-murid kena merujuk ke semua gambar yang kita sudah bincangkan tadi, dan murid-murid kena terangkan kenapa kita perlu bersikap prihatin dalam situasi di atas, maksudnya keempat-empat gambar tadi. Kenapa kita perlu bersikap prihatin? Okey, soalan yang kedua, pernahkah kamu membantu jiran memenuhi keperluan dan kebajikan mereka? Okey, soalan ini bertanya, adakah kita pernah membantu jiran memenuhi keperluan dan kebajikan mereka? Ceritakan sama ada pernah atau tidak. Dua soalan saja. Okey, murid-murid boleh salin soalan ini di dalam buku latihan dan kemudian sudah selesai hantar semula kepada cikgu. Okey, murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharap murid-murid dapat memahami isi pembelajaran yang kita belajar pada hari ini. Okey, sebelum kita berpisah, bagi murid-murid yang belum lagi subscribe channel cikgu, bolehlah klik butang subscribe di sini, like video ini dan share lah video ini. Jika ada sebarang pertanyaan kepada cikgu, bolehlah email cikgu di alamat email yang cikgu paparkan di skrin komputer sekarang. Okey, sebelum berpisah, sampai jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.